pun kita apa yang kita mampu ialah nak pergi sana nak tolong, kan? Tak ada, kita hanya akan menambahkan bilangan yang terbunuh aja, kan? Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba berdoa, okey, dan terus berdoa. Itu yang kita mampu. Yang setakat ni lah. Kita pada kita ni maksudnya orang-orang awam ni lah. Kalau pemerintah pula lain lah, adalah cara mereka, kan? Jadi pandangan saya bahawa itu adalah hasil daripada isti'jal. Okay, kawan-kawan Arab pun bila datang mengatakan ini satu kesilapan rakyat. Kesilapan rakyat. Okay, kerana kalau dibiarkan, Muammar Qaddafi, tengok tak muka dia macam mana? Tak, bukan nak kata bodoh tak bodoh, kan? Tengok muka dia, dah tua ke muda lagi? Tua dah, kan? Rasanya berapa lama sangat dia akan kekal? Tak lama. Paling banyak pun 10 tahun. Tapi 10 tahun tu dia akan dikira lama oleh orang yang berada di sana. Kerana ni penyakit ni, iaitu isti'jal. Okey, tergesa-gesa. Okey. Saya bukan nak kata siapa salah, tapi saya nak mengatakan cara yang sebenarnya bagaimana. Okay, dan kita tetap mendoakan untuk ikhwan kita yang berada di sana. Okey. Seterusnya ialah kaitan antara sabar dan lemah. Bila disebut sabar, pasti ada kaitan yang kuat dengan kekuatan dan kelemahan umat Islam. Kerana biasanya kalau umat Islam tu dia ada kekuatan, kan? Jadi tidaklah timbul masalah sabar, kan? Okey. Dan apabila kita melihat kepada kekuatan dan kelemahan, kita kena ingat setiap satu daripada dua situasi ini mempunyai cara yang tersendiri untuk kita berinteraksi dengannya. Kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat kuat semasa kita lemah. Begitu juga sebaliknya, kita tak boleh guna ayat-ayat dalam situasi lemah dalam semasa kita kuat. Dan bagaimana kita tak boleh buat apa yang dibuat oleh golongan Khawarij, mengambil ayat-ayat yang diturunkan kepada orang kafir lalu digunakan untuk orang Islam. Sebab tu mereka memerangi para sahabat Nabi, kan? Okey, mereka memerangi para sahabat atas dasar para sahabat telah kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Okey, ditakwilkan ayat tu dengan kefahaman mereka sendiri, lalu ditaujihkan ataupun dihalakan ke arah para sahabat. Kan, sahabat Nabi jadi kafir di sisi Khawarij. Okey. Jadi itu satu perkara yang kita kena berikan perhatian. Setiap situasi mempunyai keadaannya yang tersendiri. Okay, jangan sekali-kali satu situasi kita gunakan dalil situasi lain. Kan, situasi lemah dengan kuat. Masa kuat kita buat macam kita ni lemah. Masa lemah kita buat macam kita ni kuat. Tak boleh. Okey. Dan bila kita sebut kekuatan dengan kelemahan, saya tolong tunduk tu dia. Bila kita tengok apa dia kelemahan, tak boleh naik. Ambil. Bila kita lihat kepada kekuatan dan kelemahan, okey, kita kena biasanya lemah tu perlukan sabar. Okey. Kalau kuat perlukan apa? Kalau rasa kita kuat, kita buat apa? Kalau kita lemah, kita sabar. Masa kuat kena adil. Boleh? Kan, masa kita kuat kita kena adil. Kan, berlaku adil. Biasa bila ada kekuatan, manusia akan cenderung ke arah kezaliman. Masa dia kuat, dia ada kuasa. Kan? Dia biasanya bila dia lemah tu, kan, dia akan cenderung ke arah nak marah, nak memberontak. Itu kena sabar. Okay? Bila dia yang memegang kekuatan, maka kecenderungan adalah ke arah kezaliman. Tetapi petunjuk Rasulullah menunjukkan sepatutnya dia berlaku adil dan dia banyak memaafkan. Okay, la tathriba alaikum. Okay, la tathriba alaikumul yawm. Bila Nabi SAW masuk ke kota Mekah, kan? Okay, ma dhannukum apa yang Nabi sebut, apakah yang kamu sangkakan, ana fa'ilum bikum, yang aku nak buat pada kamu semua. Jadi Quraisy mengatakan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah adik-beradik seorang saudara yang baik dan anak saudara yang baik. Kan, sebelum ni duk kutuk macam-macam, kan, tapi bila dah berkuasa tu mereka puji dia pula. Jadi para sahabat ataupun Rasulullah mengatakan
pergi balik, okay, kamu semua bebas. Nampak tak? Okay? Jadi itu yang digunakan oleh Rasulullah. Bila berkuasa, Nabi berlaku adil dan memaafkan. Okay, Nabi tak kira kan. Okay, ingat Abu Jahal kan siapa kan? Maka daripada mula kami masuk Islam atau kami berpegang dengan Islam, kau dah buat begini. Dan dikira daripada mula sampai sekarang ni, dan dilakukan hukuman yang seberat-berat ni. Tidak, dibebaskan. Okay, semoga dia mendapat hidayat. Nampak tak? Okay? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sura'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang keras itu dengan bergusti. Akan tetapi orang yang keras ialah orang yang menguasai dirinya semasa marah. Okey? Dan kemarahan ni kita boleh perhatikan, ada semasa kita lemah dan ada juga semasa kita kuat. Betul tak? Masa kita lemah, kita marah kerana orang zalim kita. Masa kita kuat, kita marah orang tak hormat kita. Betul? Betul tak? Kita lalu orang tak bagi jalan kan? Ya, kita marah lah kan? Tangkap semua orang ni kan? Tak bagi jalan. Okay? Masa kita lemah pula, orang zalim kita marah. Kerana dia ni kan, mentang-mentang aku lemah, dia zalim aku. Okay? Jadi kemarahan itu perlulah dikekang dan ditahan supaya tidak melewati batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Okey. Ada kan siapa cerita kisah Ali radhiyallahu anhu, dia bergusti dengan siapa, dia menang. Betul. Kemudian kawan tu ludah kat dia kan. Dengar cerita tu. Yang lebih kurang lah. Bila kawan tu ludah kat dia, kawan tu ajak gusti sekali lagi, dia kata tak nak gusti dah. Kenapa dia tak nak? Kerana yang tadi itu kerana Allah dia gusti tu kan. Tapi yang ni bila dah kena ludah, dia jadi apa? Kerana marah aku dihina, aku nak ni dah tidak kerana Allah lagi dah. Okey, so itu yang perlu kita sentiasa berikan perhatian, bagaimana nak menjaga hati kita supaya tidak bertindak berdasarkan kepada kemarahan. Okey, biasanya orang sebut kan, siapa yang marah tidak rasional. Tak waras lah maksudnya. Masa muda tak waras. Kan? Jadi dia tak waras maksudnya dia akal dia tak ada. Jadi kalau dia bertindak juga, artinya dia akan membuat perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang dan menyakitkan dia juga selepas dia waras nanti. Okay? Ada satu kisah yang saya dengar lah di Arab Saudi. Seorang penceramah kat sana, saya tak ingat siapa dia, mungkin Sa'ad Al-Buraik ataupun yang lain, yang penceramah mengatakan bagaimana syaitan mengganggu orang yang marah. Seorang bapa ni, anak dia nakal-nakal. Satu hari apa entah anak dia buat, saya pun tak ingat dah, lama dah dengar kaset tu. Dulu tak ada lagi apa benda ni, CD-CD tak ada, dulu kaset je kan. Okay? Komputer pun rasanya baru nak masuk lah Saudi kot. Okay? Tak apalah, yang pentingnya kita pendengar. Dan kita dapat tahu daripada ceramah tu, dia kata seorang bapa ni terlalu marah pada anak dia sehingga dia ikat tangan anak dia dan kaki anak dia. Ikat. Kalau marah kita ikat kuat ke kita ikat perlahan? Kuat. Dan dia tinggalkan. Tak lama lepas tu dia datang, anak dia menangis-nangis lah, minta maaf, sakit lah benda semua. Jadi lama-lama dia tengok tangan anak dia biru. 2-3 orang anak dia kan, biru, kaki pun biru. Jadi dia pun buka, anak dia kata sakit, dia pun bawa ke hospital. Di hospital, doktor keluar memberitahu kepadanya bahawa berlaku apa, entah tak tahulah, saya tak tahu nak sebut benda tu, saya tak ingat pun. Tapi berlaku sesuatu lah pada tangan-tangan dan kaki mereka, menyebabkan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka perlu dipotong. Okey, perlu dipotong. Tak nak selamatkan apa? Potong. Jadi bila dia potong, ialah dah potong, budak-budak kecil kan, balik pada ayahnya mengatakan, ayah kan, nangis-nangis kan, minta kat ayah dia, ataupun ayah apa dia, ayah maaf, ayah kembalikanlah tangan kami dan kaki kami. Kami tak akan buat lagi dah kesalahan tu. Okay, masa tu si ayah tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa, dah habis lah. Okay? Jadi bila datangnya ghadab, kemarahan, kita fikirkan, kena fikir banyak benda kan. Kita kena buat bukan fikir, tak boleh fikir lah tapi kita kena buat beberapa perkara yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah kalau nak bercakap, senyap kan, ataupun sebut. Pertama sekali,
a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan, kerana ghadab itu datangnya daripada syaitan. Kemudian kalau kita berdiri, kita duduk, kalau kita duduk kita baring, kalau kita nak bercakap kita senyap tahan. Okey, kalau kita tak ada, kalau kita berada di situ, maka kita pergi ke tempat lain. Okey, itu yang kita buat supaya kita tidak melakukan sesuatu bercakap berdasarkan kepada kemarahan. Okey. Kalau dalam motivasi sekarang ni, antaranya dia kata tengok muka kita. Kalau rasa marah tu tengok cermin. Okay? Tapi takut tengok cermin kan kita tumbuk cermin tu kan. Jadi kita marah kat cermin pula. Jadi tak sah. Ataupun nak buat tu buatlah. Tapi kita kata saranan Rasulullah SAW lebih kita utamakan, okay, ambil air semayang antaranya kan. Dan bila kita marah, biasanya kita telinga akan merah, kepala pun panas. Kita ambil air semayang, benda tu akan meredakan. Okay? Kemarahan daripada syaitan. Ini bukan hadis lah, tapi kemarahan tu adalah satu kepanasan kan, bila kita akan dapat rasakan, dan benda tu akan disejukkan dengan al-wudu. Mungkin maksud hadis. Okey. Satu perkara lagi berkenaan dengan kemarahan, bila dah sebut tentang marah ni, ialah kita kena cuba sedaya upaya untuk menjadikan diri kita ni manusia yang, apa kita sebut lah, bahasa sekarang ni panggil cool kan, okay? Tapi kalau bahasa Arabnya dia panggil al-hilm, halim, dan al-anah. Okey. Inna fika khaslatain. Sesungguhnya di dalam diri engkau, okey, ada dua sifat, yuhibbuhumallah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah. Saya rasa saya ada bawa hadis ni, tapi tak tahu kat mana, kat sini ke tempat lain. Al-hilm adalah ketenangan. Okey. Al-anah tu yang ketenangan. Al-hilm ni macam kebijaksanaan, wise, kebijaksanaan. Okey. Al-anah ketenangan. Okey. Apa dia yang berlaku? Sahabat yang datang tu, saya pun tak ingat nama dia, tapi dia datang bersama rombongan. Okey, rombongan ni bila sampai ke masjid Nabi, semua nak jumpa Nabi. Masuk. Tak ingat nama dia. Tak apalah, dia kawan ni, dia buat apa? Dia ikat untuk kawan-kawan dia. Dia ikat unta semua. Dia ikat elok-elok, unta dia pun diikat kan. Okay, barulah dia masuk berjumpa dengan Nabi. Kawan ni dah jumpa lama dah, tinggal unta semua. Okay. Kan? Jadi Rasulullah mengatakan, inna fika khaslatain, sesungguhnya pada diri engkau ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Apa dia? Kita ulang balik semula apa dia? Ketenangan dan kebijaksanaan, ataupun kebijaksanaan dan ketenangan. Okay? Kalau bijaksana tak tenang, masalah kan? Kalau tenang tak bijaksana pun masalah juga. Tenang tapi bodoh, contohnya kan? Tenang, relax, tapi tak tenang buat apa. Terbakar pun tengok je api kan? Boleh? Tenang, kenapa? Tenang, tengok api tu. Mana boleh? Dia kena tenang, tenang dulu. Dan tahu nak buat apa, bijaksana lah. Okay? Tapi tak, kalau bijaksana tak tenang, masalah juga kan? Mungkin dia kena, orang kata apa, kena, bila dia panik tu akan menyebabkan banyak benda yang tidak terurus. Okay, dia bijaksana, dia bijak, tapi bila dia panik mungkin dia lari cepat sangat, jatuh. Contohlah kan, okay? Baik. Dengan itu rumusan kat sini ialah kaitan antara sabar dan lemah. Kebiasaannya sabar adalah semasa kita lemah. Okey, dan adil adalah semasa kita kuat. Okey. Dan benda yang perlu kita berikan tekanan, kita tekankan, ialah berkenaan dengan sifat marah.